Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bersua lagi kita dalam PDPR Kafa pada hari ini 4 Ogos 2021. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dan Ustazah ucapkan tahniah dan syabas kepada anak-anak yang masih lagi mengikuti PDPR kita. Okey, untuk hari ini kita akan membincangkan tajuk sifat hayatun. Okey, sifat hayatun dalam bidang akidah. Jadi Ustazah nak kamu buka buku teks akidah. Okey, kamu boleh lihat muka surat 40. Okey, tajuk kita sifat hayatun. Sifat hayatun ini merujuk kepada sifat siapa? Ya, sifat ini merujuk kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita lihat apa maksud hayatun. Okey. Maksud Allah bersifat hayat, maksudnya Allah bersifat hayatun bermaksud Allah Taala bersifat hidup. Okey, di sini hayatun maksudnya hidup. Okey, sifat hayatun Allah Subhanahu Wa Taala adalah kekal tanpa ada permulaan dan kesudahan. Hidup Allah Taala tidak sama dengan hidup makhluk. Allah Taala hidup tidak bergantung kepada perantaraan. Makhluk Allah seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan hidup bergantung kepada perantaraan seperti udara, cahaya, makanan dan lain-lain. Okey, faham ya? Okey, teruskan muka surat 41. Hayatun adalah sifat Allah yang ke-10 selepas sifat ilmun. Hayatun bererti hidup. Okey, hayatun adalah sifat yang ke-10. Yang ke-11 kita dah belajar pada pelajaran sebelum ini, iaitu ilmun adalah mengetahui. Okey, untuk sifat yang ke-10 adalah sifat hayat. Okey, iaitu maksudnya hidup. Hidup Allah Taala tidak sama dengan hidup makhluk. Hidup makhluk dengan adanya nyawa dan perjalanan darah. Hidup makhluk mesti ada makanan dan minuman. Hidup manusia dan haiwan dengan makanan dan minuman. Hidup tumbuhan adalah dengan air, udara dan cahaya matahari. Kalau kita nak hidup, kita perlu makan dan minum. Kalau tumbuh-tumbuhan, dia memerlukan cahaya, dia memerlukan udara, dia memerlukan matahari untuk membuat makanannya sendiri. Okay, seterusnya. Tetapi Allah hidup dengan tidak memerlukan semua perkara tersebut. Lawan sifat hayat adalah maut. Maut maksudnya mati. Mautu maksudnya mati. Lawan sifat hidup adalah mati. Okey, seterusnya. Mustahil Allah itu bersifat maut. Mustahil kan Allah itu mati. Kalau Allah itu mati, dia sama dengan manusia. Maknanya Allah itu lemah, sedangkan kita tahu bahawa Allah itu berkuasa. Okey, seterusnya sebagai umat Islam, kita wajib percaya Allah bersifat dengan sifat hayatun. Okey, seterusnya kita terus ke muka surat 45. Hukum mempercayai Allah Ta'ala bersifat hayatun. Okey, apa hukum dia? Tentulah wajib kan. Okey, wajib pada syarak bagi tiap-tiap orang yang mukallaf mengetahui. Mukallaf maknanya yang baliklah, yang mukallaf, yang sempurna akal sebagainya, mengetahui dan mengaku di dalam hatinya bahawa Allah Ta'ala bersifat hayatun. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat maut. Mustahil, tak mungkin terjadi Allah itu mati. Okey, contoh kita tengok kehidupan makhluk. Okey, daripada haiwan rama-rama, daripada kepompong jadi ulat beruncas, lepas tu daripada telur jadi ulat, jadi kepompong dan akhirnya jadi rama-rama. Dia akan matilah. Ada penghabisan, ada permulaan daripada telur tu tadi dan ada penghabisan dia, ada kesudahannya. Manusia pula pun sama juga, daripada bayi, kanak-kanak, dewasa, orang tua dan mati. Permulaan dia bayi sampai akhirannya adalah kematian. Tetapi Allah tidak ada permulaan, Allah tidak ada kesudahan, kerana Allah itu bersifat hayat, iaitu hidup.
mustahil Allah itu bersifat maut. Okey, faham ya? Okey, seterusnya ini adalah soalan latihan. Soalan latihan ni ada dalam buku aktiviti. Dalam buku aktiviti muka surat 28 dan 29. Okey, setelah kamu lihat video ni, kamu akan buat buku aktiviti ni muka surat 28, 29. Okey, ustazah bagi panduan cara menjawabnya. Pelajaran 4, sifat hayat. Soalan A, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan betul. Dia dah bagi ada 7 pilihan jawapan. Okey, ustazah akan bacakan. Jawapan yang pertama adalah pentadbir. Yang kedua, perantaraan. Yang ketiga, makhluk. Yang keempat, mati. 5, hidup. 6, wajib. 7, binasa. Soalan 1. Sifat hayatun bererti apa? Kita dah sebut tadi, kita dah belajar tadi. Yang kedua, hidup Allah tidak ada apa, iaitu tiada permulaan dan kesudahan. Tidak ada apa? Hidup Allah tidak ada perantaraan. Betul tak? Yang ketiga, mustahil bagi Allah itu bersifat, kita bincangkan tadi, mati. Yang ketiga, mustahil Allah itu bersifat mati. Yang keempat, kehidupan Allah berbeza dengan kehidupan manusia ataupun makhluk. Dekat sini jawapan dia bagi makhluk. Soalan yang kelima, jika ... alam ini mati, alam ini akan apa? Okey, saya bagi panduan jawapan. Jika pentadbir ni Allah lah. Pentadbir alam ni Allah lah. Jika pentadbir alam ini mati, maka alam ini akan apa? Binasa. Okey, seterusnya muka surat 29. Aktiviti muka surat 29. Bulatkan jawapan yang betul. Soalan 1. Semua makhluk di dunia ini akan... Okey, awak pilih jawapan. Awak bulatkan sama ada A, hidup, B, binasa, C, kekal selamanya. Soalan 2. Makhluk sangat, A, kuat, B, lemah, C, gagah dan bergantung pada kekuasaan Allah. 3. Allah itu hidup, jadi A, harus, B, wajib, C, mustahil, Allah mati. 4. Allah tidak akan, A, terkawal, B, mati, C, hidup walaupun sesaat. 5. Hayat Allah bersifat A, sementara, B, mutlak, C, terhad dan tiada siapa dapat menandinginya. Mutlak ni maknanya Allah bersifat tu mutlak lah, sifat tu benar, mutlak lah. Okey. Yang keenam, tidak ada kuasa yang dapat mematikan Allah dan A, alam, B, masa, C, kenderaan ini milik Allah selamanya. Jadi ustazah nak kamu jawab dengan jawapan yang tepat. Kamu boleh ulang balik panduan menjawab soalan ni tadi dan pilih jawapan yang tepat. Kamu boleh bulatkan. Okey. Selamat menjawab dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.